Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير wabika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali dan selamanya mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi kekalkan kita di dalam nikmat dan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih lagi berikan kita taufik dan hidayat, dapat lagi kita terus beriman, beramal, menunaikan segala perintah-perintahnya, mengikut sunnah jalan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Moga-moga dengan kita terus menerus menjalankan perintah Allah, mentaati suruhannya, mengikuti sunnah baginda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan-urusan kita. Allah Ta'ala angkat segala kesusahan kita, lebih-lebih lagi dalam kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 hari ini. Baik, tuan-tuan muslimin, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pagi ini kita sambung lagi kitab pengajian kita, kitab Minhajul Abidin wasiat Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, pada menyatakan peringkat ilmu dan makrifat. Masih lagi menceritakan tentang peringkat ilmu dan makrifat. Ilmu seperti mana sebelum ni kita telah bahaskan, dalam seseorang nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna, maka tidak perlu adanya ilmu untuk membantu dia supaya dia sampai kepada matlamat yang sepatutnya. Oleh sebab itu para ulama, orang soleh dan zuhud memberi perhatian lebih besar terhadap ilmu, kerana ilmu adalah inti kepada ibadat dan asas ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Orang-orang yang berpengetahuan dan para ahli yang mendapat petunjuk juga menaruh perhatian besar terhadap ilmu. Dengan ilmu lah seseorang akan dapat tahu manakah perintah Allah Subhanahu wa taala, mana satu larangan Allah. Dan di antara perintah-perintah Allah pun dengan sebab ilmu, orang tahu macam mana seseorang itu akan tahu manakah ilmu, manakah satu perintah yang patut didahulukan, manakah perintah yang patut dikemudiankan. Ni beza antara orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu, kan? Lagi-lagi kita nak masuk Ramadan, tuan-tuan, puasa, kan? Dengan ilmu kita akan tahu macam mana nak jadikan kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Dengan ilmu lah satu orang tu akan tahu macam mana dengan amalan dia mudah, dia beramal dengan cara yang mudah dan dia dapat pahala yang besar. Dia tidak akan bersusah payah, dia tidak akan menyusahkan dirinya dengan melampau, sehingga kan dia akhirnya mengamalkan sesuatu amalan itu sementara dan akhirnya dia tinggalkan amalan tersebut. Maksud amalan tak apa yang sahaja kita boleh amalkan, perkara yang mudah kita amalkan tu dengan istiqamah berterusan, itu lebih baik daripada kita beramal dengan amalan yang kita nampak gah, hebat, tetapi amalan itu hanya sementara, tidak diamalkan berterusan. Ini ilmu. Ni ilmu. Amalan sedikit tapi dapat ganjaran dia besar, berbanding dengan amalan yang nampak hebat tetapi amalan itu diamalkan hanya sementara waktu. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, oleh kerana itulah ilmu ni penting. Mendalami ilmu ini sangat-sangat penting untuk kita mengetahui bagaimana untuk kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ilmu, dan perlu kita fahami ilmu ini juga ada beberapa bahagian akan diterangkan nanti, yang mana antara ilmu-ilmu ni
bukan hanya kita nak tumpukan sesuatu amalan yang kita rasa dia hebat, tetapi amalan-amalan lain yang kita tinggalkan, sedangkan amalan-amalan yang lain pun ada kehebatannya, ada keutamaannya yang tersendiri. Jika semuanya telah diketahui, iaitu taat tidak akan tercapai tanpa ilmu, maka sebelum beribadat hendaklah dia mendahulukan ilmu. Ilmu perlu didahulukan kerana ilmu akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanya saja orang yang takutkan Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-Nya adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Dengan ilmu dia seseorang itu akan mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu lah menyebabkan seseorang itu akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu lah seseorang itu akan melakukan, mengamalkan sesuatu mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dia menggunakan, dia tidak beramal dengan hanya kefahaman dia semata-mata, bahkan dia mengamalkan sesuatu amalan itu bertepatan dengan cara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu. Jadi sebab tu tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana pengarang dah tulis bahwasanya untuk seseorang itu dapatkan taat yang sempurna, ibadat yang sempurna, menjadi hamba Allah Taala yang sempurna, perlu didahulukan dengan ilmu. Nah, tu sebabnya tuan-tuan, di kalangan guru-guru kita sebelum nak masuk Ramadan ni dah cerita dah. Kan ni kita nak berdepan dengan bulan yang mulia, bulan yang digandakan amalan, bulan yang yang penuh keberkatan. Maka sebahagian daripada guru-guru kita dah menceritakan tentang Ramadan. Kita kan tentang kebaikan Ramadan, ceritakan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan Ramadan. Bila sebut tentang ilmu ni tuan-tuan, ada dua jenis ilmu secara umum. Secara umum, ilmu, bila kata ilmu yang dimaksudkan ilmu di sini, bila sebut ilmu kita kena faham. Bila guru-guru kita sebutkan ilmu, maksud ilmu di sini yang mana terbitannya, yang mana asalnya, dasarnya adalah daripada Al-Quran dan Hadis. Kena faham. Ilmu Al-Quran dan Hadis ni secara umumnya ada dua. Satu ilmu faraid, yang kedua ilmu fadail. Ilmu faraid, ilmu tentang kefarduan hukum ahkam, dan ilmu fadail tentang ilmu tentang kelebihan. Dua-dua ni penting untuk kita ketahui, untuk kita dapat menjadi hamba Allah Ta'ala dengan sempurna. Nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang penuh dengan ketaatan, kedua-dua jenis ilmu ini perlu kita ketahui. Ilmu tentang faraid, tentang hukum ahkam, dan ilmu tentang fadail, ilmu tentang kelebihan-kelebihan beramal. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tentang faraid, seperti mana guru-guru kita menceritakan tentang kefarduan. Contoh nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, ceritakan tentang kepentingan puasa, kan? Cerita tentang kefarduan puasa, ceritakan amalan-amalan tentang tentang apa yang patut diwujudkan tilawahnya, perbanyakkan membaca Al-Quran, perbanyakkan qiyamul lail, kan, bangun dapat menyempurnakan salat tarawih. Salat tarawih kita tuan-tuan, walaupun kita buat 8 rakaat, kan, kita kena ada keinginan untuk menyempurnakan 20 rakaat. Kalau kita nak bahaskan tentang tentang masalah tarawih ni tuan-tuan, rata-rata ulama yang 4, mazhab yang 4, semuanya bersepakat salat tarawih tak kurang daripada 20 rakaat. Ulama imam yang 4, kan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Kata-katanya tak ada pun yang mengatakan solat 8 rakaat, ataupun kita kata 11, ada tempat buat 13. Solat tarawih 10 tambah lagi 3 lagi rakaat witir. Kata-katanya mungkin kerana kita nak mudahkan supaya lebih ramai lagi jemaah, kita mudahkan 8. Ada segelintir, tetapi bukan mazhab yang 4. Baik, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau katakanlah kita dah buat dah 8 rakaat, tak menjadi kemaslahatan, tak menjadi masalah untuk kita menyempurnakan 20 rakaat di rumah kita, kan? Lagipun kita faham dah keluarkan SOP untuk solat tarawih, boleh buat sampai pukul 10 sahaja, maka nak buat 20 rakaat tu mungkin tak boleh. Jadi kita boleh sempurnakan di rumah kita, sempurnakan 20 rakaat, kan, sempurnakan 20 rakaat. Kalau kita dah solat witir lah,
dah solat witir bersama dengan imam kita kan, 8 rakaat tambah lagi solat witir. Kat rumah nanti kita sambung lagi, habiskan lagi 12 rakaat tanpa witir. Kalau dah buat witir kat rumah, kita buat habiskan lagi 12 rakaat tanpa witir. Kita bangun awal kan, kita nak sahur, sebelum sahur tu sembahyang dulu, sempurnakan dulu tarawih kita, masya-Allah. Kalau boleh buat, masya-Allah, ini sempurna. Tuan-tuan perempuan, itu satu fadail, satu mengenai faraid. Kedua mengenai fadail, tentang kelebihan-kelebihan. Menyempurnakan amal ni bila kita tahu tentang kelebihan-kelebihan amal ni. Bacaan Al-Quran digandakan, amalan-amalan fardu, amalan-amalan sunat digandakan, umpama amalan fardu digandakan 70 kali ganda. Dan semua amalan-amalan ni ada kelebihan-kelebihan dia. Bagi makan kepada orang lain, satu orang yang mana menyediakan makan, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapat ganjaran orang yang berpuasa tersebut. Ganjaran amalan orang yang berpuasa itu sepanjang hari, orang yang bagi makan ni akan dapat pahala yang sama tanpa mengurangkan amalan orang yang berpuasa tersebut. Antara perkara yang digalakkan untuk sepanjang bulan Ramadan ni, tuan-tuan, beri makan orang buka puasa. Dan nak beri makan ni, tuan-tuan, tak semesti nak kena bagi makan seekor lembu, tak semesti ni. Nak bagi makan ni, tuan-tuan, Nabi SAW bagi tahu dalam hadis, sesisik susu pun dah kira bagi makan dah. Sebiji kurma pun dah kira bagi makan dah. Seteguk air pun dah kira bagi minum dah. Ni amalan-amalan, ganjaran-ganjaran yang mana kita boleh nak berlumba-lumba walaupun sedikit, nampak kelebihan amal. Walaupun sedikit, maka akan dilipat kali gandakan amalan-amalan kita. Bagi minum sikit pada orang lain, kita dah dapat berlipat kali ganda. Saya tak mampu nak baca Quran seharian. Saya tak mampu nak baca Al-Quran hari-hari. Seharian ni tak boleh nak baca Al-Quran. Saya tak mampu nak solat lama-lama. Saya tak mampu nak zikir lama-lama. Dia cari madrasah-madrasah, dia tengok anak-anak tahfiz. Dia lihat anak-anak yang mana dia habiskan masa dia dengan Al-Quran dan hadis, dia bagi makan. Automatik, tuan-tuan, dia telah dapat pahala baca Al-Quran. Mudah Allah Ta'ala berikan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini yang dinamakan fadail. Dua-dua ilmu ni sangat-sangat penting. Ilmu faraid ni dia umpamanya tayar hadapan. Ulama bagi tamsilan kan, ilmu faraid dan ilmu fadail ni dua-dua sangat penting. Ilmu faraid tentang hukum ahkam ni seumpama hukum ahkam, dan juga ilmu fadail ni umpama satu jenis basikal, yang mana ilmu faraid ni umpama tayar di hadapan dan ilmu fadail ni umpama tayar di belakang. Ilmu fadail ni akan menggerakkan satu orang tu beramal. Dia akan galakkan. Ilmu faraid ini, ilmu tentang hukum ahkam ini akan menunjukkan cara jalan. Macam mana nak beramal, begitu dan begini cara nak beramal, cara mengikut sunnah baginda Nabi SAW, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang menggalakkannya adalah ilmu fadail. Bila keadaan yang sebegini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, kita usahakan, maka kita boleh jadi hamba Allah Taala yang sempurna. Walaupun beramal dengan amalan yang sedikit, mungkin kita tak mampu nak beramal yang banyak kerana keunzuran yang ada pada diri kita. Tapi oleh kerana kita tahu cara nak beramal, bagaimana cara yang sepatutnya, maka kita telah mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Dan dengan ilmu lah juga, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu akan bertambah takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu akan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tanpa ilmu, orang tak tahu. Jahil, kita panggil jahil. Kan, sebab apa dia buat maksiat? Sebab jahil. Sebab apa dia buat kemungkaran? Sebab jahil. Sebab apa dia tak ikut sunnah Nabi SAW? Sebab jahil. Jahil ni apa mana dia? Sebab dia tak berilmu. Kerana tak berilmu itu, tuan-tuan, sebab kerana jahil itu, Allah Subhanahu, dia telah menyebabkan dia melakukan maksiat. Kerana jahil itu, dia telah menyebabkan dia melanggar, dia tidak melakukan sesuatu amalan itu mengikuti bertepatan dengan sunnah baginda Nabi SAW. Kerana jahil, tak tahu. Tidak tahu. Oleh kerana itu, tuan-tuan, untuk mengelakkan kita daripada kejahilan, nak menyelamatkan kita daripada ketidaktahuan, maka kita perlu mengetahui. Tahu. Lawan kepada jahil adalah ilmu. Lawan kepada tidak tahu adalah mengetahui. Perlu kita mengetahui apakah sunnah Nabi SAW, apakah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, apakah keutamaan dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ilmu. Inilah ilmu. Penting untuk kita tahu ilmu. Bila kita tak ada ilmu, tuan-tuan, banyak perkara-perkara yang akan kita sempurnakan yang dengan sempurna, yang sesempurna mungkin.
Hari ini tuan-tuan ramai orang kata mencari rezeki ni perintah Allah. Perintah Allah cari rezeki. Tapi dalam masa yang sama tuan-tuan, bila azan dia kumandangkan, ketika itu perintah Allah Taala yang paling utama adalah solat. Adalah solat. Mencari rezeki ni perintah Allah. Solat pun perintah Allah Taala. Solat pun perintah Allah. Dua-dua ni perintah Allah. Mana satu yang patut didahulukan? Ini satu contoh. Bila satu orang berilmu, maka dia tahu manakah keutamaan dia. Mana satu yang diutamakan lebih lagi nak kena kerjakan. Ini pentingnya ilmu. Tapi dalam masa yang lain sama juga tuan-tuan, ada keadaan-keadaan ada keadaan-keadaan yang mana kadang-kadang solat perlu dikemudiankan sementara, sekejap, untuk menghasilkan solat yang lebih sempurna. Untuk menghasilkan solat yang lebih sempurna, yang lebih berkualiti, kadang-kadang solat itu perlu dikemudiankan kerana beberapa perkara. Contohnya tuan-tuan, tengah-tengah nak solat tu tiba-tiba sakit perut. Tiba-tiba sakit perut. Maka dia perlu dia kena selesaikan dulu qada hajat dia, sempurnakan urusan dia dulu, baru dia solat. Kalau tidak, bila dia solat, dia akan terganggu dengan sakit perut dia. Dia tak dapat tawajuh, tak dapat memberi tumpuan yang lebih dalam solat dia. Ini pula nak masuk bulan puasa tuan-tuan, nak masuk Ramadan ni tuan-tuan. Dan masya-Allah dekat masjid kita ni satu amalan sebelum ni selalu berbuka dulu, makan berat dulu. Antara perkara juga tuan-tuan keutamaannya, bila makanan telah dihidangkan, dan nampak dah makanan, maka ketika itu kena makan dulu baru solat. Kerana apa? Kerana kalau solat dahulu, dia akan mengganggu, dia akan nampak makanan itu. Dalam solat dia akan habiskan tumpuan dia nak mikir makanan ni sedap, ni kalau lambat ni tak ada dah makan. Terganggu solat. Tapi bukan bermakna bila dia mendahulukan makan tersebut dia kena makan puas-puas. Tidak. Makan sekadar perlu. Makan dia kata keperluan hajat dia kena habiskan dulu, kemudian dia kena solat. Bukan bermakna dia kata ni nak solat maghrib ni, kita puasa ni nak bagi masa berapa lama? 20 minit cukup dah. Paling lama 20 minit baru solat. Kan bukan bermakna kita makan melantak betul-betul dah kenyang, duduk dah terbongkang orang kata. Dah terbaring dah baru nak solat. Dah nak dekat masuk isyak baru nak solat. Bukan begitu. Kita kena sempurnakan hajat kita dengan segera yang mungkin, kemudian kita tunaikan perintah Allah Taala dengan sesempurnanya. Ini ilmu. Ini yang dikatakan ilmu. Kan saya kata ini sebab apa? Nabi SAW banyak hadis-hadis yang lalu, makanan dah dihidangkan di hadapan baginda Nabi SAW, baginda Nabi SAW akan makan dahulu. Makan. Kemudian baginda baru akan solat. Kadang-kadang ada satu riwayat yang lain, ketika mana Nabi SAW baru nak makan, tiba-tiba Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu beriqamat. Nabi SAW menunjukkan pada diri baginda tidak kesukaan. Ni sekarang ni nak makan ni, tiba-tiba panggil solat. Sempurnakan dulu makan. Sebab apa? Bukan bermakna nak mendahulukan makan itu lebih daripada solat, tidak. Kerana nak menyempurnakan solat itu, dia lebih tumpuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka perlu selesaikan makan tersebut supaya dah tak fikir dah tentang makan. Ni hajat. Ada juga keadaan-keadaan yang mana kadang-kadang kita perlu mendahulukan perkara yang lain. Contoh dia ada kawan kita sakit memerlukan pertolongan. Maka ketika itu kita perlu bantu dia dahulu, selamatkan nyawa dia dahulu, baru kita solat. Ada keadaan-keadaan. Bukan nak memberitahu tentang tidak keutamaan solat, tetapi nak bagi tahu keadaan-keadaan yang mana kadang-kadang kita terpaksa meninggalkan kita terpaksa melewatkan solat kerana sesuatu hajat. Ada perkara-perkara yang mana macam mana pun solat penting kena buat. Terutamanya mengenai bila kita berhadapan dengan perkara-perkara dunia kita, perkara-perkara yang mana hajat kita yang boleh ditangguhkan. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, kerana itu pentingnya ilmu. Dengan berilmu ini seseorang itu akan tahu mana perkara yang patut didahulukan, mana patut dikemudiankan, mana perkara yang patut diutamakan, mana patut dikemudiankan. Ini tanda orang berilmu. Tanda bahawa ilmu itu dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang tidak mengenal Allah Taala dengan sebenar-benar pasti tidak merasa takut kepada Allah Taala.
dengan sebenar-benarnya, malah dia tidak akan dapat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan menghormatinya. Ini kerana hanya dengan ilmu seseorang hamba boleh mengenal dan mengagungkan Tuhannya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini tanda orang berilmu. Orang yang berilmu dia kenal Allah. Betul-betul dia kenal Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, keinginan dia adalah untuk beribadat, kekuatan dia untuk beribadat. Macam saya cerita tadi tuan-tuan, contoh tadi buka puasa, kita makan dulu baru solat. Kalau seseorang itu, kalau dia dah sempurna, bukan semua orang, bukan saya nak cerita semua orang, kalau seseorang itu kecintaan dia lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, bila cinta dia lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna keimanan dia, dia buka puasa dengan makan kurma seteguk air dah memadai. Ini orang yang mana rasa cinta dia. Dan tak semua orang macam ni, kan? Dalam keadaan, dalam setengah keadaan tuan-tuan, kita kena mendahulukan ramai orang, kita kena mendahulukan majoriti, selagi mana keadaan itu tidak menyalahi syarak. Macam tadi saya sarankan, contohnya kita buka puasa dulu kemudian kita solat, selagi mana ia tidak melanggari syarak, tidak menyalahi perintah Allah, sunnah Nabi SAW, selagi itu boleh nak kita amalkan. Kan, makan dulu baru solat. Solat pun masih lagi ada masa, setakat 20 minit buka puasa tu masih ada masa lagi. Kan, kalau ikut saya tengok dekat sini, biasa sebelum ni dalam 10 minit 15 minit cukup dah. Kan, 10 minit 15 minit makanan dah tersedia. Lagi-lagi pula kali ni SOP ketat, dah siap bungkus. Kan, bungkusan, maknanya kita tak perlu nak banyak kerja sangat. Makan, lepas makan selesai, ambil wuduk siap-siap, terus solat. Kan, tapi ada setengah hamba Allah Ta'ala ni, Masya Allah, Allah Ta'ala berikan dia ni kehebatan, Allah Ta'ala berikan dia rasa cinta lebih, Masya Allah. Kan, rasa dia nak makan tu kurang, Masya Allah. Rasa makan tu kurang, dia kata makan 3 biji kurma, dia minum seteguk air dah rasa lega dah, Masya Allah. Kan, tak apa, Masya Allah. Janganlah sampaikan perkara itu menyebabkan kita bergaduh. Ada orang dia nak makan dulu, ada orang dia nak solat dulu. Kan, dia rasa sebab apa, saya dah makan 3 biji kurma dah cukup dah. Diri masing-masing. Kita lihat kepada majoriti. Kalau kita nak jemaah kita ramai tuan-tuan, jemaah kita ramai, jemaah kita solat maghrib, jangan jadikan kerana kita bergaduh, kita ikhtilaf, kita berbeza pandangan nak solat dulu ke nak solat kemudian ke, akhirnya jemaah kita tak ramai. Kita lihat kepada majoriti. Kalau semua sedia kita solat awal, kalau kat rumah pun orang kat rumah boleh datang ke rumah, datang ke masjid, nak sempurnakan solat berjemaah di masjid ramai, maka kita solat awal. Kalau semua kata kami rasa lebih baik kami nak makan dulu, lagi senang, tak tergopoh ke apa, tengok majoriti begitu, maka kita lewatkan solat, tapi tak adalah terlalu lewat. Kan, supaya apa? Solat kita jadi kualiti. Maksud matlamat kita adalah solat tu lebih berkualiti, lebih sempurna. Kalau kata macam tadi saya kata, kan, kalau kita kata kita solat kita solat dahulu, dalam masa yang solat, dalam solat tersebut dia tak tenang, fikirkan makanan yang dah dihidangkan, fikirkan makanan-makanan yang enak. Kadang-kadang makanan tu tak ada enak sangat, tapi sebab puasa tu dia tengok dah lihat makanan tu, dia terfikir begitu. Ataupun kerana dia nak makan dulu, akhirnya dia tertinggal jemaah. Maka kerana itu tuan-tuan, kita lihat kepada majoriti, lihat kepada orang ramai. Kan, kita sempurnakan, Masya Allah, kita sempurnakan keadaan yang begitu, maka kita akan lihat jemaah yang ramai. Sedih tuan-tuan, sesengah tempat, kan, kalau kita pergi setengah masjid, solat tarawih ramai, Masya Allah, penuh masjid, tapi solat maghrib tak ramai, tak ada orang. Yang biasanya solat maghrib subuh ada, maghrib ada setengah subuh, zuhur, asar, isya, tapi maghrib ni jadi tak ada orang. Sebab apa? Kan, sebab dekat maghrib ini, kan, pegawai-pegawai syarak dia nak solat awal, azan dia terus nak solat. Sebab apa? Dia nak buka puasa lepas tu tak ada jemaah dah, tak ada jemaah dah nak hadir. Kan, alasan dia sebab apa? Nak solat dulu. Kami boleh kami nak amalkan sunnah, dia kata makan 3 biji kurma, minum air, cukup kami nak beramal macam ni, nak beramal yang sebegini. Maka menyebabkan jemaah tak ramai. Ini merugikan jemaah. Solat tarawih ramai. Sepatutnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ni berjemaah solat fardu itu lebih ramai lagi. Berjemaah dalam solat fardu tu patut lebih ramai lagi.
Bukan hanya kita lihat solat tarawih. Kalau kita lihat tarawih kita boleh penuh masjid, sepatutnya kita kena fikirkan juga macam mana solat fardu kita boleh penuh masjid. Kan lebih patutnya. Solat tarawih ni sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kan kalau boleh nak ramai sampai penuh masjid, sepatutnya solat fardu yang lain pun patut lebih penuh lagi masjid. Jadi tuan-tuan, kita kena faham, kita kena tahu macam mana kita nak handlekan keadaan tersebut. Jangan terlalu tegas kita kata ini amal sunnah. Seperti mana saya kata tadi tuan-tuan, buka puasa dengan 3 biji kurma air itu memang sunnah, satu sunnah dia. Begitu juga kita mengutamakan makan dahulu, kita selesaikan hajat dulu, kemudian baru kita solat, itu pun sunnah. Itu pun sunnah, dua-duanya ada sunnah dia. Itu sebabnya ada ilmu. Kan? Jadi macam mana kita nak combinekan, kita nak satukan kedua-dua sunnah ni, maka kita bagi masa. Nak makan berat jangan terlalu lama. Setakat 15 minit, 20 minit itu pun dah cukup dah, masya-Allah. Dan itu tidaklah sampai melewatkan solat. Lewat solat maknanya lagi 10 minit nak isyak baru nak solat. Itu masalah lewat. Ini kita hanya agak lewatkan sedikit supaya apa? Kita sempurnakan kita punya ibadat. Dapat kita sempurnakan solat kita. Ini tunjukkan satu orang ni takut pada Allah Taala. Ini tidak ada orang ni datang solat, masya-Allah masjid ada buka puasa, maka dia solat dekat masjid. Tapi sebab masjid buka puasa, makan berat tu lepas solat. Kan sedih tuan-tuan tengok orang kalau sebab dia nak makan kat masjid tu lepas solat nak makan. Kan dia solat berjemaah, masya-Allah. Kan satu perkara dapatlah solat berjemaah, tetapi tuan-tuan gaya dia zahirnya nampak macam seolah-olah kekhusyukan tu tak ada. Sebab apa kita kata apa? Kata begitu sebab bila lepas solat, baru lepas salam kedua, tak sempat nak zikir, tak sempat nak wirid, terus bangun pergi kejar nak beratur ambil makanan. Ini pun masalah juga. Kan satu orang yang mana ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sempurnakan wirid dia akan doa, dia tak akan lepas doa selepas solat. Dan satu perkara lagi tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita kata takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan berikan tawajuh kita dalam solat ni, tumpuan kita lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru kata kita nak dapatkan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, ilmu yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala membuahkan ketaatan, akan menghasilkan ketaatan dan mampu mencegah seseorang dari melakukan perbuatan maksiat. Bahkan tidak ada lagi yang dituju dalam beribadat selain daripada menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini tuan-tuan, ilmu yang diberkati. Sebab tu kita kena menghasilkan ilmu dan mencari keberkatan, mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tujuan kita nak menghasilkan ilmu adalah untuk kita berdebat. Bukan maksud kita tujuan menghasilkan ilmu supaya kita tahu kita boleh nak tunjukkan kita ni hebat. Bukan kita nak menghasilkan ilmu supaya kita dapat perolehkan keduniaan. Ini kita kena selamatkan diri kita. Maksud kita menghasilkan ilmu, kan perlu kita faham tuan-tuan, kita nak belajar ilmu bukan maknanya umur kita dah lanjut kita tak boleh nak belajar ilmu. Masa budak-budak sahaja baru nak belajar ilmu, tidak. Bahkan nak menuntut ilmu ni minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan hinggalah ke liang lahat sampai mati. Kan kita boleh nak tuntut ilmu sampai bila-bila pun, waktu bila pun kita boleh tuntut ilmu. Kalau tuan-tuan kenal satu orang guru kita, satu orang ustaz kita, Ustaz Farid Rawi, satu orang muallaf India Muslim. Kan beliau masuk Islam ni umur dah lanjut dah. Umur lanjut. Tapi dia punya baca Al-Quran tuan-tuan lagi sedap lagi daripada kita orang Melayu baca Al-Quran. Farid Rawi, Ustaz Farid Rawi. Saya pertama pernah dengar ceramah dia datang madrasah saya, datang ke masjid saya, masjid Bandar Baru Seri Betaling. Tu kali pertama saya dengar orang luar jemaah yang bagi ceramah dekat mimbar, dekat tempat. Sekali beliau baca, tuan-tuan, baca Al-Quran ni masya-Allah sedap, lunak. Kan orang India Muslim. Nak bagi tahu tuan-tuan, orang yang mana walaupun dia terlewat masuk Islam, agak lewat dia masuk Islam, tapi oleh kerana keinginan dia untuk mendalami ilmu, Allah Taala berikan dia tu kehebatan. Tak mustahil kita ni tuan-tuan, walaupun dah lanjut dah umur, kalau kita inginkan, kalau kita ada keinginan untuk kita memperolehi ilmu, Allah Taala akan mudahkan.
Allah Ta'ala akan mudahkan. Cuma kita kena faham tuan-tuan, nak dapat ilmu, bahkan apa sahaja yang mana kita nak dapatkan kemewahan dunia sekalipun, perlukan dengan kesusahan, perlukan dengan mujahadah. Lagi-lagilah nak dapat ilmu, nak jadi hamba Allah Ta'ala yang sempurna, perlukan dengan mujahadah, perlukan dengan susah payah. Susahlah sikit nak betulkan bacaan, kan? Umur dah lanjut baru nak betulkan bacaan, umur dah lanjut baru nak belajar apa itu bahasa Arab, apa kegunaan bahasa Arab. Susahlah sikit. Tapi kalau kita bersusah payah untuk ilmu ni, Allah Ta'ala akan berikan dia kemanisan, kan, kehebatan. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, bila kita belajar untuk dapatkan keredaan Allah, maka hasil natijahnya dia akan dapat ketaatan. Tapi kalau sebaliknya, ini kita nak kena periksa balik diri kita. Kalau sebaliknya kita belajar ilmu untuk sesuatu keduniaan, untuk kemewahan dunia, untuk dapatkan kemegahan, untuk dapatkan keutamaan dunia ni tuan-tuan, maka hasilnya akan dapat menunjukkan dia ni bawa kepada jauh diri dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan kita nak tuding duri, nak tuding jari, nak tunjuk kepada guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, tetapi ini kita nak periksa diri kita. Jangan kita tengok, oh ustaz ni dia mengajar ni nak dapat dunia. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu. Kita tak tahu apa niat dia. Orang lain ni kita tak boleh nak tengok. Kadang-kadang bila cerita macam ni, mula ada setengah pihak dia akan tunjuk tunding jari kepada guru-guru. Ni ustaz ni kalau nak ceramah, kalau tak ada 5k dia tak nak ambil, tak nak ceramah. Tak ada 5,000 dia tak nak ceramah. Mulalah dia fitnah ni penunggang agama sebagainya. Keluar pula cerita penunggang agama. Keluar pula berita kata yang ini menampak akan memberi sebahagian pihak terasa. Dah kenapa nak bagi tahu macam tu? Kan? Ustaz-ustaz ni bila mengajar nak kena mahal-mahal. Macam-macam keluar kenyataan. Kita tak tahu apa yang ustaz-ustaz ni bawa. Kadang-kadang ada setengah guru ni tuan-tuan, dia mengajar, dia ambil harga bukan kerana dia. Kadang-kadang dia ambil harga kerana orang di sebalik dia, di belakang dia, untuk kebaikan madrasah dia misalnya, untuk menjalankan dia punya madrasah. Cara dia nak cari dana, kalau hanya sekadar dana, dia cari pelajar-pelajar dia, nak harapkan yuran daripada madrasah dia, maka tak dapat nak menampung menampung pembelanjaan madrasah dia, maka dia terpaksa cari dana di luar. Allah Ta'ala berikan dia kelebihan, berceramah bagus, Masya Allah. Jadi dia letak harga yang agaklah sikit, walau bagaimana pun, supaya apa? Supaya dia dapat menjalankan dia punya madrasah. Kita tak tahu. Jangan kerana kan kita lihat dengan harga yang mahal, guru-guru ni bagi harga mahal, maka kita mempertikaikan. Saya pernah jumpa satu orang motivator. Dia ceramah 3 jam, 2 jam. Saya tanya berapa dapat? Padahal saya tahu apa yang dia ceramah sama je. Dia cakap benda sama je. Saya duduk sekali dengan dia. Siap dia kata, ustaz, apa poin ustaz? Saya nak ambil poin ustaz. Ambil poin saya. Ceramah benda sama dia. Tanya berapa dapat? 4,000 ustaz. Oh, banyak, saya kata. Banyak. Ada orang tegur saya, ustaz, sikit je. Tu sikit je, boleh bagi lagi banyak lagi. Ini orang ceramah motivator, motivasi. Guru-guru kita tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala baru nak mengajak orang kepada Allah Taala, mengajak orang kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak orang kepada kejahilan dunia kepada keabadian akhirat. Tiba-tiba kata bila bagi harga macam ini, seolah-olah ini jual penunggang agama. Artis-artis kalau nak nyanyi satu lagu riban-riban dia bagi, tak kurang daripada 1,000. Satu lagu 5 minit 4 minit, banyak dia dapat. Walaupun dia berlawan pun, dia bertanding lagu pun, kan, walaupun dia kalah, dia tetap dapat juga dia punya hasil daripada dia menyanyi tu. Ustaz-ustaz ni cakap setengah jam, 45 minit, 1 jam, 3 jam kadang-kadang. Tiba-tiba dia kata ini penunggang agama. Ini kena berhati-hati. Apa yang kita belajar ni tuan-tuan, bukan kita nak tunding jari. Tu saya kata tadi. Bukan kita nak tengok, oh ustaz ni penunggang agama, ustaz ni tak ada yakin pada Allah, orang ni tak beriman pada Allah, tak ada ketakutan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Yang kita belajar ni adalah untuk memeriksa diri kita. Kita belajar ni nak tengok diri kita. Apa tujuan kita belajar ilmu? Kan, tujuan kita belajar ilmu. Kita nak lihat apakah tujuan kita adalah untuk menghasilkan ketakutan kepada Allah, menghasilkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya. Untuk dapatkan kehasilan ketakwaan Allah Taala, maka kena betulkan niat untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sesuatu yang lain.
Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya ilmu. Oleh sebab itu, bagi yang menginginkan kehidupan akhirat, dia akan mendahulukan perbuatan menuntut ilmu sebelum mengerjakan urusan yang lain. Dan begitu juga tuan-tuan, sebab tu dalam ilmu ni perlu belajar sempurna. Kena belajar semua perkara, bukan satu sudut sahaja kita belajar. Bahkan keseluruhan ilmu ni perlu kita ketahui untuk menjaga kepribadian kita daripada tersilap sangka, tersalah faham. Moga Allah Ta'ala berikan kita kefahaman untuk menuntut ilmu. Kan kita kena galakkan diri kita. Kalau kita tak dapat nak mampu nak belajar, kita kena galakkan kita punya waris-waris kita belajar ilmu. Ilmu akhirat. Ilmu yang mendatangkan ketakutan kepada Allah, ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangkan ketakwaan. Kalau kita tak mampu, kita hantar waris-waris kita belajar ilmu. Supaya kita dapat juga saham, dapat juga bahagian dalam kita menuntut ilmu tersebut. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya rasa sampai sini sahaja. Moga yang baik ini datang daripada Allah, yang lemah kurang kelemahan diri saya, saya minta maaf, minta ampun. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.